Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid cikgu. Jadi pada hari ini cikgu akan membimbing murid cikgu di bawah tajuk ataupun subjek sains awal di mana pada hari ini cikgu akan menerangkan secara ringkas kepada murid cikgu iaitu di bawah topik memerihalkan proses perubahan keadaan air. Jadi untuk murid prasekolah, cikgu nak terangkan bahawa air ataupun cecair boleh melalui dua proses, iaitu proses peleburan dan proses pembekuan. Jadi proses pembekuan maksudnya di mana air, ni air, contoh air, air dalam cawan air sejuk air boleh berubah bentuk daripada cecair kepada pepejal, iaitu di mana kita panggil proses pembekuan. Di mana air ini jika kita letakkan di dalam peti ais untuk suatu tempoh masa, bentuk cecair air bentuk cecair dia akan berubah kepada pepejal, iaitu menjadi contoh cube ice. Ni ais, nampak? Jadi air tadi cikgu letakkan dalam bekas ais. Jadi setelah beberapa lama air dalam bentuk cecair itu dia akan berubah kepada bentuk pepejal. Ia dipanggil proses pembekuan. Jadi apabila ais ni sekarang ais ni kalau kita biarkan pada suhu bilik ataupun kita panaskan untuk lebih cepat, jadi ais ni dia akan berubah bentuk semula. Bila kita panaskan atau kita letak pada suhu bilik atau kita panaskan, dia akan menjadi air semula. Dia akan menjadi bentuk cecair semula. Ini kita panggil proses peleburan. Jadi cikgu nak murid cikgu faham apakah beza di antara proses pembekuan dan proses peleburan. Jadi air pembekuan daripada cecair kepada pepejal. Contoh daripada air kita sejukkan, dia akan jadi cube ice, pepejal. Ni cube ice, pepejal. Pepejal ice. Nampak? Air dalam bentuk cecair dia sudah jadi bentuk pepejal. Jadi kalau proses peleburan pula maksudnya daripada pepejal ais ni dia cair pada suhu bilik ataupun dipanaskan, dia akan jadi air semula. Ni peleburan, iaitu daripada pepejal kepada cecair. Boleh faham tak murid cikgu? Itu secara ringkaslah. Okey, kemudian di bawah topik sains awal ni juga perlu diperkenalkan kepada murid cikgu air kepada wap air. Apa itu wap air? Contoh ni air panas. Ni air panas. Kalau awak lihat di sekeliling di atas permukaan cawan ni dia ada wap air. Ataupun bila air panas tu, kalau bahasa mudah asap, tu kita panggil wap air. Tu kita panggil wap air. Air panas, kalau kita tengok ada nampak macam asap tu, biasa murid akan cakap asap. Ataupun di sekeliling cawan ni nampak ni ada air ni kita panggil wap air. Air panas tu wap air akan naik. Ataupun bila ais kita sejukkan, kita biarkan pada suhu bilik, kita akan lihat di dinding cawan ni, permukaan luar cawan ni ada air. Ini kita panggil wap air ataupun tak silap cikgu kondensasi. Cikgu dah lupa, dah lama tinggal sains ni. Jadi di murid di prasekolah ni cikgu nak murid cikgu faham apakah proses perubahan daripada air kepada ais dan ais kepada cecair. Proses peleburan dan pembekuan. Wap air pula, air kepada wap air tu maksudnya ni lah. Air panas ni, bila air panas kita biarkan untuk satu tempoh masa, kita dapat lihat di sekeliling mulut cawan ni ada air di dindingnya, di tepinya. Itu kita panggil wap air. Maksudnya air itu dia berubah menjadi wap air. Contoh ais pun sama.
Bila ais kita sejukkan, biarkan di suhu bilik di sekeliling cawan ni, awak boleh lihat adanya apa? Wap air. Kalau ais ni kita bagi kondensasi lah. Proses kondensasi. Kalau tak silap cikgu lah. Jadi boleh faham murid cikgu secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan proses perubahan keadaan air. Cikgu tunjukkan contoh mudah untuk murid cikgu faham. Jadi untuk eksperimen ataupun aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid di rumah sedang sahaja, contohnya aiskrim Malaysia. Tahu aiskrim Malaysia? Jadi murid cikgu boleh perhatikan, boleh buat bersama ibu bapa, buat aiskrim Malaysia. Kita dapat lihat aiskrim tu asalnya dalam bentuk cecair. Kemudian bila dimasukkan ke dalam peti ais, dibiarkan semalaman, jadi kita dapat lihat pada esoknya aiskrim tu dah jadi daripada cecair dah berubah kepada bentuk pepejal. Aiskrim dah keras. Pada asalnya aiskrim tu cecair, kemudian aiskrim tu dah jadi bentuk pepejal. Jadi terfaham? Itu maksudnya telah berlakunya proses pembekuan. Jadi awak boleh buat di rumah kalau ada masa, ada kesempatan, buat aiskrim Malaysia. Ataupun kalau awak tak mau buat aiskrim Malaysia, awak perhatikan, awak isi air dalam bekas, kemudian awak masukkan dalam peti ais bahagian freezer, awak biarkan selama beberapa jam. Nanti awak akan lihat air dia akan berubah menjadi ais cecair kepada pepejal, proses pembekuan. Kemudian awak biarkan air dalam bekas tu, awak biarkan di luar dalam suhu bilik, awak biarkan untuk satu tempoh masa. Nanti ais tu akan bertukar semula kepada cecair. Itu kita panggil proses peleburan. Boleh faham murid cikgu? Itu secara ringkas cikgu terangkan secara ringkas untuk topik sains awal pada hari ini, iaitu memerihalkan proses perubahan keadaan air daripada air kepada ais dan sebaliknya, dan air kepada wap air. Jadi boleh faham murid cikgu? Okay, terima kasih kerana menonton. Boleh cuba aktiviti yang cikgu bentangkan tadi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada sesi PDPR esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.